Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebab Nabi Isa alaihi salam dipilih oleh Allah untuk menentang, melawan, malah membunuh Dajjal itu sendiri dan tidak nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa sebab dan ada beberapa hujah untuk saya nak kongsikan kepada semua, iaitu yang pertama sekali, number one, yang pertama sekali sebab kenapa tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membunuh, menentang, memusnahkan Dajjal itu sendiri. Sebab yang pertamanya adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Baginda Nabi dah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Akan tetapi Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan berada di langit sana. Dan sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Dajjal keluar dan aku masih hidup, kata Nabi, jika Dajjal keluar dan aku masih hidup, kata Nabi, akulah yang akan membela kalian. Namun Dajjal datang selepasku. Yang keduanya adalah sebagai untuk membuktikan atau membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan menyanggah segala keyakinan Yahudi dan Nasrani selama ini bahawa Nabi Isa alaihi salam telah pun dibunuh dan disalib, malah untuk apa? Menjelaskan bahawa Nabi Isa tak pernah sesekali mengaku bahawa baginda merupakan Tuhan ataupun salah satu daripada 3 Tuhan. Tidak sama sekali. Nabi Isa turun untuk nak memperjelaskan keyakinan, kepercayaan orang Nasrani yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Maka perkara ini juga Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan dalam Al-Quran, yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahain min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibni Maryam, engkaukah yang berkata kepada manusia, jadikanlah daku dan ibuku 2 Tuhan selain dari Allah? Nabi Isa pun menjawab, Maha suci engkau, wahai Tuhan, tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Tengok, Nabi Isa alaihissalam menafikan bahawa baginda dan juga bonda Nabi Isa alaihissalam merupakan antara Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Jadi konsep Trinity tu kan, dipanggil konsep Trinity tu. Ada. Nabi Isa menafikan, aku bukan di kalangan Tuhan. Malah Maryam, bonda aku juga bukan di kalangan Tuhan. Tidak. Seperti yang didakwa oleh orang Nasrani itu. Nabi Isa suruh sembah Allah. Tuhan aku dan Tuhan kamu semua. Sembah Allah, bukan sembah aku. Inilah yang akan menjadi sebab kenapa Nabi Isa alaihissalam dipilih oleh Allah untuk turun kembali ke dunia dan memperbetulkan kesongsangan ataupun kecelaruan pegangan keyakinan yang dipegang oleh orang Kristian itu sendiri. Yang ketiganya, Nabi Isa alaihissalam kelak bila baginda turun ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti ni adalah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan lagi sebagai Rasul penutup sekalian Rasul ke, Nabi akhir zaman ke, tidak sama sekali. Nabi Isa akan turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah namanya umat, artinya baginda Nabi Isa akan mengikut syariat yang telah pun diajarkan, yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan segala kitab ataupun dengan segala
segala isi kandungan dalam kitab Al-Quranul Karim. Nah, dalam Quran sendiri merupakan satu penghormatan Nabi Isa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penghormatannya? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat yang ke-6, yang mana Nabi Isa Allah pernah rakamkan kata-kata baginda dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sadaqallahul azim. Dan berita gembira buat kalian semua kerana selepasku akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, iaitu merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tak faham lagi, yang tak jelas lagi, habis tu Ustaz, nabi-nabi dulu mereka agama apa? Islam juga ke? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Nabi Isa juga adalah Muslim, Islam. Islam iaitu keyakinan ataupun tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang ada perbezaannya sikit adalah dari segi syariat saja. Sebab itu kalau kita tengok sama ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dia adalah beberapa hukum hakam syariatnya yang agak berbeza, walau bagaimanapun sesuai dengan zaman tersebut, dengan zaman-zaman ataupun zaman nabi-nabi Allah tersebut. Sesuai dengan zaman itu. Jadi bila turun saja Al-Quran, maka Al-Quran telah melengkapkan ataupun Al-Quran sebagai penutup bagi sekalian mana-mana wahyu yang pernah turun, maka tak ada lagi dakwaan yang mengatakan bahawa ada lagi wahyu sedang turun, ada lagi wahyu tengah duk turun lah ni. Kita tak boleh terima sama sekali pandangan tersebut. Okey, sebab yang ketiga, ataupun juga mungkin sahabat-sahabat pernah dengar hadis Nabi berkaitan tentang apa antara perkara yang akan dilakukan oleh Nabi Isa ketika turun nanti. Banyak, antara lainnya menghapuskan khinzir, menghapuskan jizyah, kemudian mematahkan salib-salib, dan juga memimpin umat manusia dengan dengan perintah daripada Allah SWT dan mengikut syariat yang telah pun diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempatnya ialah Nabi Isa alaihi salam diturunkan kembali ke dunia ini kelak nanti di akhir zaman untuk melawan menentang Dajjal itu nanti, adalah yang keempat kerana lambang kekuasaan Allah, di mana Allah boleh memanjangkan usia seseorang dan boleh mengangkat seseorang manusia itu ke langit, dan dalam keadaan manusia tersebut masih hidup dan diturunkan semula ke bumi dan akhirnya wafat, meninggal dunia di bumi. Sebagai kebiasaan kita faham, manusia daripada tanah, manusia dicipta daripada tanah, dan kepada tanah manusia akan dikembalikan. Maka Nabi Isa alaihi salam juga begitu. Kelak baginda Nabi Isa akan wafat dan dikebumikan di bumi. Walaupun sekarang Nabi Isa masih lagi hidup dan akan diturunkan di akhir zaman nanti. Maka ini juga menunjukkan lambang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat. Memang Allah Ta'ala boleh buat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap satu perkara. Allah boleh buat. Nak kata orang tu, nak kata meninggal, tak meninggal. Tapi nak kata hidup pun tak berapa nak hidup sangat. Contohnya apa? Kisah yang berlaku kepada Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda gua yang telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun. 309 tahun, tuan-tuan bayang. Tidur saja selama 309 tahun. Bentuk jagaan Allah kepada orang-orang yang beriman, pada orang yang memperjuangkan agama Allah ini, memperjuangkan akidah mereka ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka dengan Allah tidurkan selama 309 tahun. Dan kisahnya ada diabadikan di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Ada 110 surah, ada 110 ayat dalam surah Al-Kahfi tersebut. Anda boleh baca dan boleh dalami, fahami, tadabbur dan kaji dan selidik surah tersebut. Bagus sangat tuan-tuan, khusus bagi kita umat di akhir zaman ini. Maka kita ulang balik sekali lagi tadi, kenapa Allah
Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa kelak di akhir zaman adalah kerana sebagai lambang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Nabi Isa nanti akan turun di Masjid Menara Putih di Damsyik, Syria, Dimashq ataupun Damaskus di Syria nanti. Apa beza antara Al-Masih Ad-Dajjal ini dengan Al-Masih Isa ibni Maryam? Tuan-tuan jangan terkeliru pula tuan-tuan ya, supaya kita dapat satu pencerahan dan kita mudah faham. Yang membezakan kedua Al-Masih ini, Al-Masih Isa ibni Maryam dan juga Al-Masih Ad-Dajjal, ada bezanya. Okey, kita tengok dulu Al-Masih Isa ibni Maryam, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakamkan dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahwasanya Allah memberikan khabar yang mengembirakan kamu dengan mengurniakan seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Dan nama anak itu, dengar, dan nama anak itu adalah Al-Masih Isa ibni Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan. Maksud didampingkan ialah diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Maka makna Al-Masih Isa ibni Maryam itu ada beberapa maksud. Sebagai contoh, saya ambil pandangan Imam Ibn Katsir rahimahullah. Imam Ibn Katsir dalam tafsir Quranul Azim menyebutkan bahawa Al-Masih itu pada Nabi Isa ataupun Isa ibni Maryam itu ada empat pengertian. Dengar baik-baik kawan-kawan semua. Apa makna Al-Masih Isa ibni Maryam itu? Ada empat pengertian menurut Imam Ibn Katsir rahimahullah. Empat pengertian tersebut adalah, yang pertama, Al-Masih itu juga bermaksud nama yang masyhur di dunia dan dikenali oleh orang-orang yang beriman. Sekali lagi, Al-Masih itu maknanya nama yang masyhur, nama yang famous di dunia dan dikenali oleh orang-orang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Masih itu juga membawa maksud baginda banyak melakukan perjalanan. Ini juga merupakan pandangan sebahagian daripada ulama-ulama salaf. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna Al-Masih adalah tapak kaki baginda Nabi Isa yang rata dan tak berlekuk. Tapak kaki yang rata dan tidak berlekuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, Al-Masih juga membawa maksud baginda mengusap orang yang sakit kronik boleh jadi sembuh dengan usapan. Usap tu, Al-Masih tu mengusap ya. Mengusap atau menyapu itu, maka sapuan itu, sapu saya pada orang yang mengalami sakit-sakit kronik boleh jadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau tengok pandangan Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan bahawa waqila summiya bihi li'annahu kana sa'ihan fil ardi la yastaqirru, dinamakan Nabi Isa alaihi salam dengan Al-Masih kerana baginda banyak mengembara di atas muka bumi, serta baginda tidak menetap pada satu-satu tempat. Ini disebut dalam Lisanul Arab. Dan dalam pendapat yang lain juga disebutkan summiya bizalika li'annahu kana yamsahu biyadihi alal alil wal akmah wal abras
Nabi Isa disebut dengan Al-Masih kerana baginda mengusap dengan tangan baginda pada orang-orang yang sakit, orang yang buta sejak lahir, orang yang menderita sakit kusta, kemudian mereka boleh jadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini juga disebut dalam lisanul Arab. Jadi maknanya orang yang ada penyakit kulit, orang yang buta sejak berlahir ni, dengan sentuhan ataupun Nabi Isa sapu saja, terus sembuh, terus sihat, terus okey, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang juga kita semua sedia maklum, ini merupakan mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Berbeza pula dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ni ada beza Al-Masih Ad-Dajjal ini lain pula. Sebab apa? Kalau kita biasa dengarlah dalam kita berdoa pun, kita ada sebut perkataan Al-Masih Dajjal tu sendiri. Contohnya dalam doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nampak tak Al-Masihid Dajjal tu? Sebutannya tu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksa neraka Jahannam, daripada siksa kubur, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada kejahatan fitnah Al-Masihid Dajjal. Jadi persoalan Al-Masih dengan Ad-Dajjal itu apa kaitan pula? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa baginda Nabi bersabda, Ad-Dajjalu mamsuhul ain maktubun baina ainaihi kafir. Kata Nabi, Dajjal itu sebelah matanya terhapus seolah-olah tidak bermata, dan tertulis di antara kedua matanya kafir. Dan hadis riwayat Imam Muslim. Dan menurut Ibnu Al-Athir rahimahullah berkata, Dajjal disebut Al-Masih kerana salah satu daripada matanya itu terhapus, dan Al-Masih ialah orang yang salah satu sisi wajahnya mamsuhun. Mamsuh ni maknanya terhapus. Sebelah daripada mukanya itu, bahagian mukanya itu terhapus, tidak ada matanya dan tidak ada kening. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa Dajjal juga disebut dengan Al-Masih selain daripada Nabi Isa alaihi salam. Tapi tuan-tuan jangan kelirulah, sedikit demi sedikit pencerahan yang kita berikan ini tuan-tuan boleh jadikan sebagai panduan, kerana jangan adalah yang kata, habis tu Ustaz, Nabi Isa dengan Dajjal ni macam lebih kurang ke apa? Jangan, jauh beza sama sekali. Dajjal jahat, Nabi Isa alaihi salam mulia, baik hatinya, baik budi pekertinya, akhlaknya mulia, menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.